سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Taala dapat kita sambung pengajian kita malam ini, iaitu tafsir harfiah surah Al-Kahfi. Dan pada malam ini ibu ayah kita sambung pada ayat yang ke-11. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا صدق الله العظيم. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala mulakan ayat ni fa tu maka. Tengok darabna. Ibu ayah, biasa kalau kita belajar bahasa Arab, kalau kita jumpa fi'il daraba, kalau kita jumpa fi'il daraba, biasanya kita terjemah apa ibu? Asasnya biasa kalau jumpa daraba ni, apa kita terjemah biasa? Salah. Daraba. Biasanya apa yang kita terjemahkan ibu? Daraba ni biasanya apa terjemahnya biasa? Biasanya apa terjemah daraba ni? Yang biasa, ibu jangan tengok Quran terjemah ibu, itu dah terjemah lain. Tapi biasa yang kita jumpa daraba, telah memukul. Biasa daraba kita terjemah telah memukul. Biasa dalam ilmu nahwu kita bagi contoh, daraba Zaidun Amran, Zaid pukul Amr. Biasanya daraba maknanya memukul. Cuma ibu ayah yang dirahmati Allah, adakah semua makna daraba ni makna pukul? Okey, tengok keadaan. Ada daraba makna lain. Contohnya bila Allah sebut daraballahu masalan, kan kita nak kata Allah Taala telah memukul perumpamaan, tak sesuai. Jadi kalau daraballahu masalan, terjemahnya Allah Taala telah membuat perumpamaan, tamsilan. Jadi kalau kita jumpa ayat daraballahu masalan, maknanya Allah Ta'ala telah membuat perumpamaan, tak ada pun makna pukul kat situ. Ataupun jumpa dalam ayat ni, Allah gunakan daraba juga, tapi ibu kita kena tengok keadaan. Bila perkataan daraba, kemudian selepasnya ada ala. Daraba ala. Lepas tu pula, kalau lepas ala tu ada perkataan uzun. Uzun. Okey. Ibu, apa dia uzun? Apa terjemah uzun? Ibu? Apa terjemah uzun saja?
Apa terjemah uzun? Okey, uzun terjemahnya telinga, ibu selamanya. Uzun telinga. Kalau azan, apa dia? Azan. Kalau azan telinga-telinga. Panjang. Azan telinga-telinga. Tapi kalau azan saja, bang. Kita azan, ya, kita azan tu nida. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan. Ni azan panjang. Azan telinga-telinga. Jadi kalau ada daraba, selepas tu ada ala, dan selepas tu ada perkataan telinga pula. Apa maknanya? Kalau ada daraba, lepas tu ada ala, lepas tu ada perkataan telinga, maksudnya Allah Ta'ala telah menutup telinga. Maknanya Allah Ta'ala telah menidurkan tiduran nyenyak sangat. Ibu boyah, kalau orang tidur, nyenyak, dia dengar tak kita buat hiruk pikuk ke apa ke? Hiruk pikuk, si cucu-cucunya berlari-lari kat dalam rumah tu, rumah papan. Atuk boleh tidur je Atuk. Memang tak perasan tidur, lena Atuk tidur. Jadi Atuk tidur tu tidur nyenyak ke tidur yang tak nyenyak? Cucu-cucu berlari, lompat-lompat, tapi Atuk tidur lena, tidur selendang tidur. Atuk tidur lena ke tak lena? Nyenyak kan? Nyenyak maksudnya nyenyak sampai tak sedar apa langsung dah. Tu nyenyak sampai tak sedar apa dah. Kau buatlah apa bising ke apa ke, orang yang tidur nyenyak ni dia dah tak kisah dah. Tak ada rasa apa dah. Jadi ibu, Allah sebut Fadarabna, kalau daraba telah memukul. Tapi kalau fi'il madhi past tense, kalau kita nak memberi makna kami ibu, kita masukkan apa di belakang? Kita masukkan nun alif. Kalau daraba, dia telah memukul. Ataupun kalau sini daraba ala adhanihim, dia telah menidurkan. Tapi kalau mesti Allah sebut darabna, ada kami. Fadarabna ala adhanihim, maka kami telah menidurkan mereka dengan nyenyak sekali. Ayatnya darabna ala adhanihim, kami telah, macam kita kata bahasa asalnya macam kami telah meletakkan pada telinga mereka, ataupun kami telah menutup telinga mereka. Kami telah menutup, tepuk telinga mereka, ataupun letak benda atas telinga mereka sampai mereka tak dengar apa-apa. Tapi terjemah mudahnya, fadarabna ala adhanihim, kami telah menidurkan mereka dengan sangat nyenyak. Kami telah menidurkan mereka dengan sangat nyenyak. Okey. Jadi ibu, saya ulang balik. Darabna, kalau daraba ada ala, selepas tu ada pula perkataan telinga, uzun ke, azan ke, jamak. Macam dalam ayat ni jamak lah. Maka apa fungsinya? Itu memberi makna tidur tu tidur yang sangat nyenyak sampai tak dengar apa-apa. Itu maksudnya. Jelas ibu ya? Okey, jadi sekarang ni saya minta ibu tolong terjemahkan fadarabna ala adhanihim, fadarabna ala adhanihim dalam Quran terjemah. Quran terjemah itu tulis apa? Fadarabna ala adhanihim, sempurna tu. Fadarabna ala adhanihim, terjemah semua tu. Fadarabna ala adhanihim. Saya nak tengok terjemah, perbezaan terjemah dalam Quran terjemah ibu-ibu semua. Apa perbezaannya tu? Cetakan mungkin tak sama ibu kan? Saya nak tengok apa cetakan ibu terjemah macam mana. Maka Ibu Zabidah, maka kami tutup telinga mereka. Okey, mana darabna tu kami tutup. Ibu Zabidah ni kami tutup. Okey, telinga mereka. Lagi ibu yang lain? Ibu Bahariah, maka kami tutup telinga mereka. Okey. Lalu kami jadikan lalu kami jadikan tutupan atas telinga mereka. Ibu Maimunah pula, lalu kami jadikan tutupan. Kami jadikan asalnya telinga mereka ni tak ada apa-apa, tapi macam ada tertutup, macam ada tersumbat kat sini. Allah letak penimbat kat sini, seolah-olah macam tu. Okey. Jelas ibu ya? Macam saya kata tadi, asalnya daraba tu makna pukul, tapi di sini makna tutup lah. Di sini makna tutup, maksudnya kami menidurkan mereka dengan nyenyak. Okey, jelas ibu ya? Jadi, terjemah ibu, kami tutup telinga mereka. Maksud apa? Maksudnya kami tidurkan mereka dengan sangat-sangat nyenyak. Itu tafsiran dia. Jelas ibu ya? Itu dia punya maksud dia. Fadarabna ala adhanihim, kami tutup telinga mereka. Asalnya darabna, kami pukul, tapi dia kata terjemah pukul kat sini tak sesuai. Daraba bukan mana pukul saja.
Tengok keadaan. Kalau doroba ada ala dan ada azan ataupun uzun, maka maknanya kami jadikan tutup atas telinga mereka. Terima kasih ya. Jadi terjemah ibu semua itu betul, alhamdulillah. InsyaAllah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekejap ya. Okey. Ibu tengok dari segi bahasa apa maksudnya? Fadarabna ala adhanihim, dari segi bahasa saya baca dari kitab Tafsir Al-Munir. Anamnahum nauman thaqilan bihaitsu la yasma'un. Maksudnya kami tidurkan mereka dengan tidur yang sangat-sangat nyenyak sampai mereka tak dengar apa-apa. Itu tafsir kita. Okey. Sudah saya buat semua ya, insya-Allah. Okey. Sekejap ya. Okey, tengok pula tafsir lagi. Ai alqaina an-nawma ats-tsaqila. Kami berikan kepada mereka tidur yang berat. Apa maksud tidur yang berat? Tidur yang nyenyak, tidur yang sangat nyenyak, tidur yang berat, tidur yang sangat nyenyak. Alaihim hina dakhalu ila al-kahfi, ketika mana mereka masuk dalam gua. Falam ya'udu yasma'una ay sautin. Maka ibu, mereka ni tak dengar apa-apa suara, tidur nyenyak terus, tak dengar apa-apa suara pun. Wa namu sinina kathirah ma'adudah, dan mereka tidur selama bertahun-tahun lamanya, bahkan beratus tahun tidur lamanya. Okey, ibu yang dirahmati Allah. Fil kahfi, di dalam gua, fil kahfi dalam gua, sinina adada, sinina, apa maksud sinin ibu? Sinin maksudnya bertahun-tahun. Sinin maksudnya bertahun-tahun. Ini ya. Sinin maknanya bertahun-tahun. Adada yang berbilang, bertahun-tahun yang berbilang. Maksudnya bertahun lama lah. Lama sangat. Tempohnya sangat lama. Bertahun-tahun yang berbilang-bilang. Okey, sinina adada. So, dalam ibu apa maksud sini? Sini itu terjemahnya bertahun-tahun. Adada yang berbilang-bilang. Itu secara asas terjemahnya ibu ya. Secara asas terjemahnya. Okey, sekarang ni saya baca dia punya sekejap ya. Okey. Apa sini ni bu? Seorang ambil sini bertahun-tahun. Apa dia tahun bahasa Arab? Sanah. Sanah tahun. Kalau bertahun-tahun, kita boleh terjemah sinun ataupun sinin. Sinin. Okay. Adada berbilang-bilang. Sekarang ni saya tengok apa terjemah ibu? Sinina adada. Apa terjemah ibu semua? Sinina adada. Ibu dah tahu makna secara bahasanya, literalnya. Sekarang ni cuba ibu tengok terjemah ibu apa dia? Sinina adada. Apa terjemah ibu semua? Sinina adada. Bertahun-tahun bilangan pada ibu. Sinin bertahun-tahun, adada bilangan. Macam ibu Sarah beberapa tahun begitu. Tapi kalau cantik ada petang berbilang ibu yang kerana ada adada tu bilang, bilangan, adat tu bilangan. Boleh cantik ada terjemah berbilang sekali. Jadi ibu Qasr beberapa tahun berbilang, itu cantik. Kalau ibu Asmah bertahun-tahun saja cantik betul lah, tapi lebih cantik ada perkataan berbilang. Okey. Jadi kalau ibu punya terjemah ada beberapa, tak dengar suara saya? Ibu boleh dengar tak suara saya? Ibu boleh dengar ke suara saya? Dengar. Okey, Ibu Zabidah seorang ke tak dengar? Yang lain boleh dengar ya. Okey. Jadi Ibu Zabidah mungkin Ibu Zabidah punya tu kot. Okey. Sinina adada, lain tak kuat. Sinina adada, sinin bertahun-tahun, adada berbilang. Kan? Macam tu. Okey. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, saya ulang balik ya. Fadarabna, maka kami, dia sepanjang terus. Fadarabna ala adhanihim, sekali. Fadarabna ala adhanihim, panjang itu terjemahnya, kami telah menutup telinga mereka. Kami telah meletakkan penutup atas telinga mereka. Maknanya lebih kurang macam tu. Okay, jadi bila kita kata telinga, orang tidur, telinga dia macam kena tutup, maksudnya tak dengar apa-apa. Di mana tu? Fil kahfi, dalam gua.
Berapa lama ditutup telinga mereka? Allah Ta'ala tutup telinga mereka sampai mereka tak dengar apa-apa ni. Sini lah bertahun-tahun. Ada yang berbilang-bilang. Okey. Saya tak tahu Ibu Zabidah, saya tak tahu kenapa. Allahu'alam. Ibu Zabidah tak dengar, cuba Ibu Zabidah keluar balik, masuk balik. Saya tak tahu. Saya tak pandai benda tu. InsyaAllah Ibu ya, Ibu try. Ibu tanya anak Ibu kat rumah kalau ada, insyaAllah. Mungkin dia tahu. Okey Ibu ya, insyaAllah. Kita teruskan. Ayat yang ke-12. Ada soalan tak Ibu ayat 11? Ada soalan tak ayat 11? Sebelum kita masuk ayat 12, saya bagi masa 10 saat. Kalau ada, tanya. Kalau tak ada, tak apa. Tak payah komen apa-apa. Saya masa 10 saat. Kalau ada, tanya. Dengar suara pun tak. Sorry boy, mata saya macam dekat-dekat ni pasal saya ni belum tidur lagi ni. Kau pindah rumah bawa barang sikit-sikit lah. Tak ada bawa pakai lori pun. Angkut sikit-sikit pakai kereta je. Okey. Tadi soalan Ibu, kita terus ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Shadaqallahul azim. Apa dia summa Ibu? Apa dia summa? Summa maknanya kemudian. Kemudian maksudnya apa? Setelah habis tempoh lama tu. 309 tahun ya. Summa kemudian selepas mereka selesai tempoh tidur lama tu, ba'asna. Jadi Ibu, ba'asna ni daripada fi'il madhinya ba'asa. Ba'asa mudhari'nya yab'asu. Yab'asu. Okey Bu. Ba'asa yab'asu. Apa dia makna ba'asa yab'asu? Ba'asa maksudnya bangkit. Bangkit. Jadi ataupun bangkit ataupun membangkitkan. Tengok pada keadaan yang sesuai lah Ibu ya terjemahannya. Jadi Ibu tanya Ibu, ba'asa ni sulasi ke? Sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi ni? Jawapannya sulasi mujarrad, semata-mata 3 huruf ya. Ibu-ibu yang daripada Surah Al-Miftahi peringkat pertama, grup 6 dan 7 tak belajar lagi. Grup 1 sampai 5 dah belajar. Sulasi mujarrad maksudnya semata-mata 3 huruf. Dia punya past tense, dia punya fi'il madhi, ba'atha. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ba'atha ya. Jadi kalau kita nak kata kami bangkitkan tambah na di belakang. Maka bila tambah na, sa tu kita matikan. Jadi ba'asna. Itulah Ibu. Okey. Summa kemudian ba'asna. Ba'asna kami bangkitkan mereka. Kami bangkitkan mereka dengan makna apa Ibu? Kita tengok tafsirannya. Maksudnya kami jagakan mereka daripada tidur mereka. Bukan mereka mati. Kalau mati kami hidupkan. Kalau sebut kami bangkitkan mereka, maksudnya daripada tadi mereka tidur lama, kami bangunkan mereka. Kami jagakan mereka daripada tidur mereka. Okey Ibu. Jadi apa terjemah Ibu? Ba'asna. Terjemah Ibu apa? Ba'asna kita tahu. Ba'asna tu bangkit. Bangkit. Tapi terjemah Ibu apa? Bangunkan ke? Jagakan ke? Cuba tengok terjemah Ibu apa? Supaya kita faham maknanya. Kami bangkitkan mereka. Ibu Asimah ni kami bangkitkan mereka. Nampak? Ada terjemah bangkitkan, ada terjemah bangunkan. Bangunkan pun boleh. Bangkitkan pun boleh. Bangunkan dari tidur. Lebih cantik bangunkan dari tidur. Macam Ibu Fukal punya. Bangunkan dari tidur. Pasal tadi kan tidur lama kan. Jadi Ibu, ba'asnahum mesti ada summa kemudian ba'asna kami, mesti ada kami. Mesti ada perkataan bangkit ataupun bangunkan. Hum mereka. Maksudnya bangunkan dari apa? Dari tidur. Jadi kalau ibu-ibu punya terjemah ada perkataan dari tidur, cantik. Tambah dari tidur, cantik. Maksudnya mereka terjemah, penterjemah telah menterjemah terus ikut kesesuaian maknanya. Macam tu. Okey? Summa kemudian ba'asnahum kami bangkitkan mereka, kami bangunkan mereka dari tidur. Apa tujuan Ibu? Lina'lama. Lina'lama
Okey. Lina'lama supaya kami tahu. Kadang-kadang orang-orang pun timbul persoalan. Allah kata supaya kami tahu, supaya kami tu Allah Ta'ala lah. Selama ni Allah Ta'ala tak tahu ke? Wal'ayazubillahi. Bukan Allah Ta'ala nak kata Allah Ta'ala baru tahu. Allah Ta'ala dah lama tahu, sejak asali lagi Allah Ta'ala dah tahu apa yang akan berlaku pada kita semua. Ini maksudnya supaya kita tahu, supaya kita ni tahu, kita tahu. Okey. Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, lina'lama, memang lina'lama kalau terjemahnya supaya kami tahu, tapi bukan kita faham maknanya Allah Ta'ala tu sebelum ni tak tahu, bukan itu maksudnya. Okey, cuba terjemah ibu. Apa terjemah ibu lina'lama? Terjemah lina'lama saja, tengok berbeza terjemah ibu apa. Biar kita sikit-sikit asalkan kita faham. Apa kalimah lina'lama, apa terjemahnya ibu? Lina'lama, terjemah ibu apa? Agar kami mengetahui apa? Ibu agar kami tahu. Sebenarnya terjemah dia memang terjemahnya agar kami ketahui, agar kami tahu. Tapi ibu-ibu kena faham maksudnya bukan Allah Ta'ala tu tak tahu. Jelas ya? InsyaAllah. Okey. Jadi dalam tafsir beritahu apa ibu? Ya, dalam tafsir beritahu, okey, liyuzhira linnas ma'lumuhu subhanahu. Okey. Maksudnya apa tafsir bagi tahu? Supaya zahir kepada manusia apa yang mereka kena tahu. Supaya zahir kepada manusia apa yang patut diketahui mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lain pun ya. Kenapa baca na'lama tu? Kenapa baca na'lama? Ibu, dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi alima. Alima mudhari'nya ya'lamu. Okey ibu ya, alima mudhari'nya ya'lamu. Sebelum saya teruskan ibu, saya nak tanya ibu, alima ya'lamu apa nama babnya? Alima ya'lamu daripada bab apa ibu? Alima ya'lamu daripada bab apa? Apakah nama babnya alima ya'lamu? Sebut dulu ibu apa nama babnya? Ulang kaji balik. Dia 3 huruf ni, sudah saya menjarut 3 huruf saja. Dan 3 huruf sudah saya menjarut ada 6 bab. Ini bab apa ni? Apa ni? Ibu Baharia fa'il yaf'alu, tak tepat ibu-ibu tertinggal tu ya. Tertinggal A. Safia, Ustazah Safia fa'ila yaf'alu, betul ibu ya. Ibu-ibu tengok Ustazah Safia punya fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Sami'a apa ni? Alima ya'lamu daripada bab fa'ila yaf'alu, ia adalah sulasi mujarrad. Okey. Ya'lamu fi'il mudhari'nya ya'lamu maknanya dia tahu. Kalau kami tahu nak tukar huruf apa ibu? Tukar huruf ya, kita tukar huruf ya. Ya'lamu dia tahu. Kalau nak kata kami tahu, ya tukar pada nun. Maka dibaca na'lamu. Kami tahu na'lamu. Okey. Kemudian kenapa dibaca na'lama pula ni? Kenapa? Kerana ada lam sebelumnya. Okey ibu. Kita tengok lam tu, apa makna lam tu? Sekejapnya kita tengok dalam i'rab. Sekejapnya saya tengok sekejap. Okey, sekejap ya. Surah Kahfi. Kadang-kadang kita bukan tak boleh cakap, boleh cakap saya nak kata lam kai ke, lam kai ataupun lam ta'lil namanya. Tapi tak boleh, kita kena tengok betul-betul. Kalau kita was-was, tengok betul-betul apa makna lam kat situ. Ya ibu ya. Okey. Okey. Jadi ibu, boleh kata ulama beritahu lam ni boleh kita panggil lam ta'lil sebab jadi boleh terjemah kerana ataupun agar. Okey. Jadi kerana ada lam tu menyebabkan na'lamu dibaca na'lama.
Kerana ada lam tu menyebabkan na'lamu dibaca na'lama. Tapi kalau perbahasan tinggi lagi, bukan pasal lam, tapi sebenarnya ada an yang tersembunyi. Asalnya li'an na'lama. Itu perbahasan yang agak tinggi, kita tak nak bincang secara asas. Tak nak bincang nanti, ibu pening nanti. Cukup saya kata, ibu lina'lama, mana datang mana agar. Terjemah ibu tu ada agar kan, ada agar ataupun supaya. Agar supaya itu datang dari mana? Daripada lam tadi. Kan tadi ada ibu terima agar ataupun supaya kan. Jadi agar itu pada huruf lam. Lam itu memberi makna agar ataupun kerana ataupun supaya. Jelas ibu ya? Okey. Ayyul hizbain, apa dia ayyu? Ayyu maksudnya ibu ayyu yang mana satu ya? Ayyu yang mana satu. Ayyu ni maksudnya yang mana satu. Dekat mana ibu-ibu biasa dengar kalimah ayyu ni, tapi dia baris lain lah. Diulang banyak kali. Mana ibu dengar? Dekat mana ibu biasa dengar kalimah ayyu? Ayyu ni boleh baca ayyu, boleh baca ayya, boleh baca ayyi. Dekat mana ibu dengar? Kat kalimah ayyu ataupun ayyi ataupun ayya ni dibaca. Soal kafirun ibu, soal kafirun kat mana tu? Itu ayyuhal, itu lain. Itu ayyuhal. Kak Aziza, okey. Soal Rahman betul, diulang banyak kali, ya. Fa bi ayyi fa maka bi dengan ayyi yang mana satu. Fa bi ayyi maka dengan yang mana satukah alai nikmat-nikmat rabbikuma Tuhan kamu berdua tukazziban. Fa bi ayyi alai rabbikuma tukazziban. Fabi ayyi itu maksudnya yang mana satu. Ataupun ada lagu siapa nyanyi lagu tu? Ada. Dulu ada dengar apa lagu tu? Ayyu zaman, ayyu makan. Kau tetap dalam ingatan siapa? Wahidah ke Siti Nurhaliza? Saya pun tak tahu dah siapa. Antara dua tu kot kan. Ayyu zaman, ayyu makan. Saya terdengar tu, ni macam bahasa Arab ni. Bahasa Arab ni. Tiba-tiba lagu Melayu kan. Apa dia ayyu zaman, ayyu makan? Maksudnya ayyu zaman, di mana-mana pun masa. Yang mana satu masa pun ayyu makan. Yang mana satu tempat pun kau tetap dalam ingatan. Itu tajuk, itu lirik lagu tu lah. Jadi maksud ayyu ibu, ayyu maksudnya yang mana satu. Okey. Dalam ayat ni, lina'lama ayyu yang mana satu al-hizbain. Maksudnya ibu bila kita kata yang mana satu, mesti ada banyak pilihan. Paling kurang 2 pilihan. Bila kita kata yang mana satu antara, mesti paling kurang ada 2. Pilih antara 2 ataupun banyak. Jadi contoh dalam surah Ar-Rahman tadi, fabi ayyi alai ni nikmat-nikmat, jamak nikmat-nikmat. Kan? Mana nikmat-nikmat yang kamu dustakan wahai jin dan manusia? Itu banyak antara banyak. Tapi paling kurang antara 2 pilihan. Jadi ibu. Okey. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Biasa tak dengar Hizbullah? Biasa dengar Hizbullah. Biasa dengar kan? Apa maksud Hizbullah? Hizb ni ibu sebenarnya kumpulan. Hizbun ni kumpulan. Hizbun kumpulan. Kan? Hizbullah dia kata mereka tu kumpulan Allah. Di Iran tu mereka kata mereka ni kumpulan Allah. Wallahu a'lam bissawab ya. Kita tak nak bincang lah. Tapi cukup kita tahu hizbun maksudnya apa? Hizbun kumpulan. Jadi hizbun satu kumpulan, dia mufrad. Hizbun satu kumpulan. Kalau 2 kumpulan macam mana 2 kumpulan? 2 kumpulan ibu hizbani. Tambah alif nun. Hizbani. Hizbani. Okey. Cuma ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, kalau kita belajar bahasa Arab, ilmu nahwu kita panggil i'rab. Ibu-ibu mungkin tak belajar lagi, ataupun mungkin ada ibu-ibu yang pernah dengar i'rab. Jujur ibu, jujurnya, ibu dah tadi hizbani kan? Okay, nak tanya. Ibu-ibu siapa yang tak pernah dengar? Siapa yang pernah dengar tak apa? Yang tak pernah dengar perkataan i'rab. Siapa yang tak pernah dengar perkataan i'rab? Ataupun siapa yang dah pernah dengar i'rab tapi dia tak tahu i'rab tu apa? Pernah dengar i'rab ni tapi tak tahu i'rab tu apa benda pula ustaz? Pernah dengar tapi tak tahu apa dia i'rab. Siapa yang memang tak tahu? Siapa? Ibu-ibu jangan malu saya nak tengok pancian. Kalau ibu-ibu
Tahu? Saya terangkan tinggi sikit. Ibu Saidah tak tahu, Ibu Maimunah tak tahu. Ibu Asimah tak pasti. Okey, siapa yang tak pasti pun komen tak pasti. Pernah dengar tapi tak tahu. Okey, tak apa. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ada yang kita panggil i'rab. Apa dia i'rab? I'rab ni perubahan di akhir kalimah. Perubahan di akhir kalimah. Contohnya kita sebut. Ibu-ibu sebut la ilaha illallah. Lepas tu Muhammadan Rasulullah ke Muhammadun Rasulullah ke Muhammadin Rasulullah. Mana satu yang ibu sebut? Ramai tak tahu tak apa. Ibu yang kita sikit-sikit ringan-ringan insya-Allah ya. Okey. Ibu la ilaha illallah Muhammadun ke Muhammadan ke Muhammadin Rasulullah. Ibu Nur Hayati Muhammadun. Betul ke? Ibu yakin ke Muhammadun? Ibu lain? Muhammadun ke Muhammadan ke Muhammadin? Ni kita masuk sikit-sikit. Ibu Maimunah Muhammadan. Okey. Macam ni ibu ya. Kalau ibu Zaidah pun Muhammadan. Okey. Macam ni ibu ya. Sebenarnya macam ni. La ilaha illallah Muhammadun. Pada sebab Muhammadun Rasulullah. Tapi kalau kita azan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu sebab apa? Kita dengar azan. Asyhadu anna Muhammadan madin. Mana? Muhammadan ke Muhammadun ke Muhammadin masa azan? Muhammadan pula. Tak baca pun. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ataupun asyhadu anna Muhammadir. Kalau azan salah, azan macam Mekah sekalipun tapi salah. Habis. Lepas habis keluar bilik azan je, orang jemaah dah tunggu dah, mata masing-masing mata pandang tajam. Kamu baca salah tu azan tu. Kamu tak kaji ke? Macam tu kan. Jadi kita baca Muhammadan. Tadi la ilaha illallah Muhammadun. Tukar baris. Allahumma salli ala Muhammadun Muhammadan Muhammadin. Ibu. Ala Muhammadun ke dan ke din. Muhammadin pula. Adakah Muhammadun, kalau kita baca Muhammadun, Muhammad yang lain. Muhammadan, Muhammad yang lain pula. Muhammadin, Muhammad yang orang lain pula. Tak kan? Semuanya baik baca Muhammadun ke Muhammadan ke Muhammadin, semuanya Nabi Muhammad SAW. Makna tak berubah. Orang itu tak berubah, Nabi Muhammad. Tapi kita panggil i'rab berubah. Bila berubah i'rab mesti ada sebab-sebab tertentu dalam kaedah. Dan kadang mungkin mengubah makna, bukan mengubah makna Nabi itu Nabi. Nabi Muhammad itu Nabi, tapi mungkin ada makna lain. Tapi itu kita bincang dalam ilmu nahwu insya-Allah. Apa saya nak beritahu ibu? Tadi dua, balik kat sini ya. Kalau dua kumpulan hizbani. Hizbani ni ibu, kita sebut musanna. Ibu-ibu kadang-kadang musanna juga dibaca dengan ya, hizbaini. Kalau alif lam al-hizbaini. Macam tu, ada alif lam al-hizbaini. Jadi kalau Allah sebut tadi apa ni mana tadi? Ayyul hizbaini. Maksudnya yang mana satu di antara dua kumpulan. Yang mana satu di antara dua kumpulan. Dua kumpulan tu apa pula ibu dua kumpulan ni? Apa pula dua kumpulan ni? Kita tengok tafsiran dia. Okey. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hizbaini. Al-hizbaini dua kumpulan. Dua kumpulan yang macam mana nanti ibu? Okey. Pasal mereka nanti akan tanpa kita baca dulu tafsirannya ya. Al-fariqaini al-mukhtalifaini minhum. Okey. Maksudnya ketika mana mereka jaga daripada tidur tu nanti, masing-masing tidur lama 309 tahun. Bila jaga saja, jaga sama-sama, serentak jaga semua. Jaga saja pasal masa masuk tadi awal pagi.
Masa masuk tadi awal pagi. Sekarang ni bila jaga dah petang sikit lah. Dah petang sikit. Jadi masing-masing buat pendapat berapa lama tidur ni ada dua kumpulan. Ada yang kata kita tidur ni lama dah, rasa sehari dah tidur. Ada kata taklah, mana ada setengah hari je lah. Setengah hari je. Di antara semua Ashabul Kahfi ada dua golongan. Ada yang kata tidur sehari, ataupun satu golongan lagi kata setengah hari. Itu yang dimaksudkan Al-Hizbain, dua kumpulan. Jelas ibu ya? Jadi kalau ibu ayah ada yang belajar bahasa Arab, kenapa Al-Hizbaini baca dengan dia? Jawapannya ibu, siapa-siapa yang tahu, jawapannya adalah kerana dia mudhaf ilaih. Ayu tu mudhaf, Al-Hizbaini mudhaf ilaih. Okay, timbul soalan, Ustaz, apa pula mudhaf? Apa pula mudhaf ilaih? Kalau ibu timbul persoalan apa itu mudhaf ilaih, cukup kita tak nak bincang. Nanti sampai masa kita tahulah apa itu mudhaf, apa itu mudhaf ilaih. Okey. Yang penting ibu ya kena tahu apa? Semua kena tahu Al-Hizbain kalimah musanna. Kalimah musanna maksudnya bilangan dua. Apa yang dua? Dua kumpulan. Okey, asalnya macam mana? Al-Hizbani. Kenapa dibaca Al-Hizbaini? Kerana sekarang dia jadi mudhaf ilaih, i'rabnya majrur, i'rabnya jar. Ya. Okey. Cukup kat situ ibu ya. Saya ulang balik. Okey. Linak lama supaya ataupun agar kami tahu ayu yang mana satu Al-Hizbain di antara dua kumpulan. Okey. Saya okey. Ahsan. Okey. Jadi saya tengok tafsiran dia. Kalimah ahsan. Ahsa maksudnya ahsa di sini jadi gue ya. Tengok maknanya. Kalimah ahsa. Kita nak supaya lebih tepat ya. Okey. Ahsa ni ada dua. Sama ada dia fi'il madhi, dia past tense, ataupun dia ni kita panggil isim tafdhil. Lebih tepat. Ahsa ni maknanya boleh kata lebih tepat ataupun lebih tepat lah. Okey, cuba tengok apa terjemah ibu ahsa ibu? Apa terjemah ahsa? Pada kodok terjemah ibu dia ahsa. Apa terjemah ahsa?